ahli parlimen tu dia tak kira daripada mana parti dia, apabila dia dipilih menjadi wakil, dia akan mewakili semua pengundi di kawasan tersebut. Jadi sama juga macam menteri besar, Esko, apabila dia menjadi menteri besar, dia tidak menjadi menteri besar untuk partinya. Dia menjadi, sebab itu kita tidak sebut, contohnya lah, menteri besar Perikatan Nasional. Dari segi perlembagaan salah sebenarnya bila sebutan itu. Mungkin ada yang akan menyebut begitu. Tapi dari segi perlembagaan dia salah. Kita sebut Menteri Besar Pahang, contoh. Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Selangor. Tidak ada Menteri Besar parti tersebut. Maknanya kalau dari sudut kerajaan pun tak adalah kerajaan Perikatan Nasional. Ya, macam tidak adalah projek kerajaan Perikatan Nasional, contoh kan. Projek kerajaan dia ada projek kerajaan Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Konti Muhborok. Hari ini alhamdulillah tetamu yang kita jemput bukannya biasa-biasa, bukannya orang yang saya kira amat wajar untuk membincangkan isu yang cuba kita highlightkan dalam Konti Muhborok ini. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Zamri kerana sudi hadir ke Konti Muhborok kita. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin Tuan Zamri boleh perkenalkan dirilah kepada yang menonton kita. Mungkin mereka orang ni tak kenal lagi Tuan Zamri ni siapa. So saya persilakan Tuan Zamri untuk memperkenalkan dirilah, insyaAllah. Terima kasih. Nama saya Muhammad Zamri bin Ibrahim. Sekarang ni saya adalah merupakan seorang peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya. Lebih kurang 24 tahun pengalaman lah. Saya juga merupakan seorang peguam syari'i. Lebih kurang 20 tahun pengalaman lah, 20 ke 22 tahun pengalaman sebagai seorang peguam syari'i, di mana saya ada sijil amalan peguaman syari'i di 5 buah negeri, termasuk di Pahang ni lah. Pahang ni mula-mula saya dapat sijil amalan peguam syari'i. Untuk makluman, Tuan Zamri ni merupakan anak jati negeri Pahang. So kita amat bertuah kerana seorang yang saya kira yang arif lah dalam bidang perundangan, 24 tahun dalam profession peguam ini, sudi hadir ke Konti Muhborok untuk kita berkongsi tentang isu-isu semasa dalam konteks perundangan. Tuan Zamri, pertama sekali saya cuba untuk menarik minat supaya penonton-penonton boleh faham dari sudut perundangan. Mungkin Tuan Zamri boleh menceritakan kepada kita demokrasi berparlimen tu dalam konteks perundangan tu sebenarnya apa? Kadang-kadang orang duk nampak yang pilihan raya demokrasi ni sekadar memilih satu parti nak jadi kerajaan. Sedangkan mungkin dalam sudut perundangan itu dia ada maksud-maksud tertentu yang membolehkan sesuatu perkara itu berlaku. Okay, saya persilakan Tuan. Okey, terima kasih. Dia sebenarnya demokrasi berparlimen ni adalah satu konsep untuk kita memilih, yang pertama untuk kita memilih wakil untuk menyuarakan bagi pihak konstitusi ataupun bahagian-bahagian pilihan raya yang ditetapkan lah. Maknanya contohnya macam di Malaysia sekarang ni, di peringkat parlimen kita ada 222 bahagian pilihan raya. Jadi untuk memilih 222 orang wakil. Okey, dari segi perlembagaan, kita tidak memilih parti sebenarnya. Kita memilih wakil. Jadi tidak, sebab itu kalau kita tengok dekat borang penamaan calon tu, dia nama dahulu, lepas itu kebenaran menggunakan logo parti. Dia kebenaran menggunakan logo parti itu, dia tidak semestinya ahli parti tersebut. Kita pernah tengoklah ada beberapa keadaan yang parti, dia bukan ahli parti itu, tetapi dia mendapat kebenaran untuk menggunakan logo. Jadi kalau apabila ahli-ahli parlimen ni menang, bila dia menang sebagai ahli parlimen, mereka akan
pula akan berbincang, sepatutnya lah konsepnya mereka akan berbincang untuk melantik siapakah menjadi Perdana Menteri. Jadi amalan kita sekian lama kita mengikut parti, tetapi sebenarnya dia tidak semestinya. Sebab itulah kalau baru-baru ni kita tengok adanya situasi yang dia tidak keluar parti tetapi dia menyokong seseorang sebagai Perdana Menteri. Itu adalah konsep yang sebenarnya memang ada dalam perlembagaan. Itulah yang sebenar-benarnya. Itulah yang sebenar-benarnya. Jadi bermakna seseorang itu boleh, kebebasan ahli parlimen itu untuk dia menyokong sesiapa sahaja untuk menjadi Perdana Menteri ataupun menjadi Menteri Besar lah. Jadinya Yang di-Pertuan Agong di dalam melantik Perdana Menteri, dia pada pandangan dia, pada hemat baginda. Pada hemat baginda, siapa di kalangan ahli Dewan Rakyat tersebut yang mendapat sokongan majoriti. Dia ada beberapa kaedah ujian lah untuk mendapatkan keputusan tersebut. Di antaranya dia akan meminta daripada parti-parti untuk membawa sokongan siapa yang ada sokongan majoriti. Tetapi dia tidak semestinya, contohnya kalaupun parti itu majoriti, ketua parti itu menang kerusi majoriti, tetapi katakanlah partinya tidak mahu dia menjadi Perdana Menteri, ada orang lain pula. Kita pernah lihat ada dalam sejarah di negara kita, di negara kita, di mana dia adalah ketua parti. Di peringkat parlimen saya rasa tak pernah lagi, tapi di peringkat negeri ada. Dia ketua parti itu, tetapi bukan dia Sultan melantik orang lain. Kalau tak salah saya pernah berlaku di Terengganu pada tahun 2008 dahulu, di mana ketika itu Ketua Badan Perhubungan UMNO Negeri tidak dilantik sebagai Menteri Besar. Dan pada tahun 1969 Tan Sri Ghazali Jawi, kalau tak salah saya, situasi itu menunjukkan situasi pada hemat baginda, walaupun dia bukan ketua parti, tetapi jika baginda berasakan dia adalah orang yang ada majoriti, dia boleh dilantik untuk Menteri Besar atau Perdana Menteri. Jika situasi tersebut dirasakan tidak benar, pada hemat baginda itu tidak benar, ujiannya adalah membawa ke Dewan Undangan Negeri ataupun ke Parlimen. Itu yang kita ada usulnya, undi percaya, usul undi tidak percaya. Kalau sebelum ni kita dengar undi tidak percaya. Tetapi di Perak beberapa tahun lepas undi percaya. Tapi undi percaya tu gagal, jadi Menteri Besar tu kena letak jawatan. Jadi pelbagai situasi untuk demokrasi berparlimen ni lah. Banyak metod yang boleh digunakan selagi mana tidak melanggar sudut perundangan untuk membuktikan seseorang itu ada majoriti. Ya, betul. Betul begitu Ya. Dia majoriti ni dia tafsiran yang pelbagai. Dia sebab ni sebenarnya kalau undang-undang ni masa dia buat, kita dah rasakan itu satu yang lengkap lah. Betul. Tetapi apabila dia berjalan, akan nampaklah sesuatu perkara itu. Sebabnya kadang-kadang setiap orang ni dia pandang dari sudut yang berbeza. Kalau saya ingat masa saya belajar di sekolah dulu, kita ada dalam subjek matematik tu pelan dan dongakkan. Dia ada pandangan dari atas, pandangan dari sisi ni kan. Jadi setiap sisi itu akan menghasilkan pandangan yang berbeza. Betul. Jadi begitulah juga undang-undang. Sebab itulah kalau kita tengok, mungkin bila tanya orang lain mungkin pandangannya tak sama macam yang saya bagi ni. Sebab itulah kita tengok di mahkamah, kalau orang cakap kenapa kita nak lawan kan, sebabnya clear, semua belajar kan, tapi pandangan lawyer A mungkin lain. Pandangan peguam B mungkin lain. Jadi ujiannya adalah bawa ke mahkamah tentukan. Jadi sama juga macam yang kita yang berlaku pada hari ini, sebab kita konsep demokrasi berparlimen, kita ada 3 badan. Jadi kita ada 3 badan. Yang pertama untuk badan kerajaan itu. Jadi badan dia kita ada 2, Kakitan Kerajaan, Pegawai Kerajaan, dia badan kerajaan. Ahli parlimen adalah anggota kerajaan, anggota badan kerajaan, tidak mengira parti. So maksudnya walaupun dia tu daripada parti kerajaan yang memerintah dan satu lagi parti daripada kita katakan pembangkang, dua-dua ni sebenarnya adalah ahli kerajaan, ahli daripada badan kerajaan, betul begitu? Dia kalau kita baca perlembagaan, dia tak ada kata pun ahli parlimen kerajaan ke ahli parlimen pembangkang. Dia itu cuma macam kita masuk pertandingan bahas untuk letakkan sini belah cadang, sini belah pembangkang kan. Kalau kita baca perlembagaan, dia tidak ada kata ahli parlimen kerajaan ke ahli parlimen pembangkang. Semua ahli parlimen sama. Sebab itu allowance ahli parlimen sama je semua. Kan? Jadi hak sebagai seorang ahli parlimen pun sama je semua. Jadi sebab
dia macam saya cakap tadi kan, dia untuk memilih tu dia tidak semestinya seseorang tu daripada parti yang majoriti tu yang membentuk kerajaan. Sebenarnya itu kita kata membentuk kerajaan, tapi kalau dari segi istilah perlembagaannya dia tak sebut membentuk kerajaan, dia membentuk eksekutif. Sebab kita ada 3 cabang. Parlimen, eksekutif dan kehakiman. Okey. Dia cabang yang berlainan tu kan. Betul. So ini saya kira satu view of point yang sangat menarik lah. Saya kira sebabnya ramai orang tak tahu. Sebabnya kita merasakan kerajaan itu dibentuk daripada konsesi parti. Walhal sebenarnya daripada sokongan ahli parlimen itu sendiri. Ya, ahli parlimen tu. Begitu juga di Dewan Negeri. Begitu sama keadaan di Dewan Negeri. Sebab itulah dia tidak ada masalah. Contohnya lah, kalau kita ambil contoh, bukannya nak cakap lah kan, contohnya katakanlah ahli parlimen daripada Pakatan Harapan. Okey. Katakanlah dia menyokong Presiden PAS untuk menjadi Perdana Menteri. Tidak ada satu kesalahan. Sebabnya dia sebagai seorang ahli parlimen, siapa dia nak sokong jadi Perdana Menteri? Okey. Maknanya dari sudut perundangan itu tidak salah. Itu tidak salah. Dia sebenarnya, kita masuklah sedikit, ada dalam sehari dua ni yang mengatakan adanya terdapat perjanjian yang mengatakan kalau menyokong parti lain tu boleh melanggar, kena bayar ada lah kontrak apa kan. Sebenarnya dalam akta kontrak dia ada section 24 yang mengatakan mana-mana perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang tu dia termasuk banyak perkara. Undang-undang bukan setakat statut. Yang orang kita faham undang-undang statut. Statut tu maknanya akta enactment. Dia undang-undang dia ada berbagai keadaan. Dia kita panggil duluan kehakiman. Itu kena, kalau nak cerita sini kan macam panjang lagi undang-undang lah pula kan. Okey, jadi dia kalau satu perjanjian itu mahkamah dapati bertentangan dengan undang-undang, perjanjian itu boleh disiarkan tidak sah. Jadi perjanjian yang tidak sah dia tidak boleh dikuatkuasakan. Okey, bermaksud ini berdasarkan apa yang saya dengar penjelasan daripada Tuan Zamri. Sebab ada satu parti tu yang mana dia gabung, dia mengikat ahli parlimen dia jika tidak mengikut keputusan parti atau melanggar keputusan parti dalam memberi sokongan, maknanya dia perlu membayar 1 juta. Maknanya itu adalah satu kontrak yang pada sudut perundangannya boleh diklasifikasikan sebagai tidak sah pada hemat mahkamah lah. Macam mana? Yang pertama, saya tidak melihat kontrak tersebut. Jadi saya tidak boleh nak mengulas lah. Tapi sebenarnya ada satu kes, saya tak ingat, tapi pernah ada satu kes yang dibawa ke mahkamah kerana ahli Dewan Undangan Negeri, tak salah saya dalam kes itu, di Sabah atau di Sarawak, dia tidak mengikut keputusan parti dan dia dikatakan telah melanggar kontrak. Dalam kes tersebut mahkamah memutuskan bahawa kontrak tersebut tidak sah. Okey. Kerana ketika itu belum ada lagi undang-undang lompat parti ni lah. Jadi ketika itu diputuskan walau dia bertentangan dengan artikel 13 kebebasan berpersatuan. Okey. Saya pernah ingat dulu dalam tahun 90-an yang pasal adun di Kelantan, di Sabah tu kan, yang dia tidak mengikut keputusan parti tu kan. Betul. Jadi mahkamah putuskan tidak sah kerana dia melanggar hak berpersatuan. Tapi sekarang ni bila ada rang undang-undang yang lompat parti tu, dia juga dimasukkan di dalam perlembagaan. Sebab itulah rang undang tersebut tidak dibuat akta. Sebab kalau dibuat akta, dia akan bertentangan dengan perlembagaan. Dia ada konsep pula kita ni, kalau mana-mana akta yang bertentangan dengan perlembagaan, dia akan terbatal setakat yang bertentangan tu. Sebab itulah lompat parti tu dibuat rang undang-undang perlembagaan, pindaan perlembagaan. So bermaksud kalau dia buat akta lompat parti, maknanya dia dah bercanggah dengan perlembagaan. Perlembagaan kebebasan berpersatuan. Kalau pandangan saya lah, kalau berdasarkan kes yang terjadi di Kelantan dan Sabah. Presiden kes lah. Ya, betul. Yang dah ada. Sebab itulah pada pandangan saya, dia antara rasional lompat parti ni dibuat pindaan perlembagaan. Jadi apabila berlakunya pindaan perlembagaan tu, dia juga sebahagian daripada perlembagaan. Tapi dia ada juga pula kaedah tafsiran undang-undang sebenarnya. Dalam perlembagaan tu sendiri, jika ada klausa yang bertentangan, maknanya contohnya artikel 5 dengan artikel 10 tu bertentangan. Jadi mana yang nak pakai? Dia ada pula konsep yang di depan tu dia akan lebih terpakai. Itu ada keputusan kes mahkamah lah yang mengatakan yang mana ada di atas lah kita panggil kan, 5 dengan 10, 5 dulu kan. Menarik, sangat menarik lah kalau kita melihat proses yang telah dirangka
terutamanya dalam sudut perlembagaan persekutuan, Federal Constitution. Sebenarnya itu adalah asas untuk kerajaan ataupun pemimpin atau pemerintah sebagai panduan untuk mereka melaksanakan memimpin negara ataupun negeri lah. Cuma kadang-kadang kita ni sedikit kurang memahami kan. Contoh di Dewan Negara, di peringkat persekutuan ada Dewan Negara. Lepas tu turun ke Dewan Rakyat, turun ke Dewan Negeri. Mungkin dalam konteks perundangan Tuan Zamri boleh cerita sikit apa beza sebenarnya Dewan Negara, Dewan Rakyat, Dewan Negeri. Sebab lepas bersidang je kita ambil di peringkat persekutuan, Dewan Rakyat ada pula Dewan Negara. Maknanya kalau tak lulus di Dewan Negara kena come back ke Dewan Rakyat. Mungkin itu boleh sedikit penjelasan dari sudut perundangan lah. Okey, sebenarnya kita ni walaupun kita merdeka daripada British, tetapi konsep parlimen, undang-undang perlembagaan kita tak ikut British. Okey. Sebab British dia tak ada perlembagaan. British tak ada perlembagaan. UK, Britain ataupun UK dia tak ada perlembagaan. Ini first time saya dengar ni. Ya, betul, dia tak ada perlembagaan. Oh. Jadi dia berbeza. Jadi bila kita merdeka, sebab itu ditubuhkan Suruhanjaya untuk Suruhanjaya RIT untuk merangka perlembagaan. Jadi sebab itu kita mengambil model daripada berbagai-bagai negara. Bermaksud kita lagi hebat daripada UK lah, daripada Great Britain lah. Dalam proses itu saya tak pastilah. Dalam proses untuk menuntut kemerdekaan daripada sebuah negara yang memang tak ada perlembagaan, tapi kita boleh merangka satu perlembagaan untuk menjadi satu panduan untuk memimpin sebuah negara. Itu saya tak pastilah, tapi kita mengambil model daripada berbagai-bagai negara. Jadi di antaranya yang kita dapat pada hari inilah, untuk parlimen kita ada check and balance. Kita ada check and balance. Itu dah diwujudkan Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ni adalah ahli-ahli yang dipilih melalui ahli-ahli politik melalui pilihan raya lah. Dewan Negara adalah orang yang dilantik berdasarkan kepakaran, kalau ikutkan sepatutnya kepakaran, dan juga untuk mewakili kaum-kaum yang dirasakan kaum-kaum minoriti yang kalau masuk pilihan raya memang mungkin kalah. tak boleh menang kan, sebab dia tak ada kuasa, tak ada majoriti. Jadi sebab itu kuasa diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melantik ahli Dewan Negara. Jadi dia biasanya berlaku kalau adanya sebab Dewan Negara ni sepatutnya adalah orang ada kepakaran. Dewan Rakyat ni kemungkinan tidak ada kepakaran. Jadi apabila mereka menggubal undang-undang tu, mungkin mereka dari segi politik saja dia tak lihat dari segi maslahat tu. Jadi apabila pergi ke Dewan Negara, mereka ni sepatutnya mereka punya kepakaran. Jadi mereka akan tengoklah dari segi kepakaran mereka tu sama ada benda tu boleh diluluskan ataupun tidak. Itulah tujuan diadakan Dewan Undangan Negara sepatutnya sebagai orang cakap semak dan imbang lah kepada keputusan di Dewan Rakyat. Kepada Dewan Rakyat. Jadi sebab itulah bila rang undang-undang tu diluluskan di Dewan Rakyat, dia akan dibawa pula ke Dewan Negara. Jadi bila Dewan Negara diluluskan tu, barulah dia akan pergi kepada Yang di-Pertuan Agong lah untuk kelulusan. Kalau zaman dahulu, kalau tak salah saya sebelum 88, tahun 1988, selagi Dewan Negara tu tak lulus, lagi itulah dia tak boleh diluluskan. Sesuatu rang undang-undang tu. Tapi bila adanya pindahan perlembagaan, kalau tak salah saya tahun 88, bila Dewan Negara tak luluskan, dihantar balik ke Dewan Rakyat. Dewan Rakyat tu buat juga, katakanlah Dewan Rakyat berkeras juga, dia terus akan tak pergi lagi Dewan Negara, terus pergi ke Yang di-Pertuan Agong. So maknanya kuasa, saya boleh kata kuasa yang tertinggi dalam proses menggubal akta di dalam negara kita ni sebenarnya berada di Dewan Rakyat lah. Kalau dia boleh override Dewan Negara sebegitu untuk kalau kita lihat selepas 1988 lah. Sebelum tu dulu dia memang tak akan lepas lah. Kalau walaupun kita nampak di situ Yang di-Pertuan Agong adalah yang terakhir untuk meluluskan ataupun gazet diraja, tetapi Yang di-Pertuan Agong bertindak secara administratif. Maknanya dia sebab dia raja berperlembagaan kan. Tetapi ada juga saya tengok ada situasi-situasi tertentu, ada juga sultan di peringkat negeri yang walaupun dah diluluskan, dia tak nak tanda tangan, benda tu dibawa balik ke Dewan Negeri. Ke Dewan Negeri. Itu satu yang menarik jugalah kalau nak cerita kat sini. Dia
Macam kita cakap tadi, kita akan jadi kuliah undang-undang yang panjang, mungkin penonton pun tak berminat. Maknanya bermaksud bila saya mendengar penjelasan daripada Tuan Zamri, apabila sesuatu akta atau polisi yang ingin dibuat, dia melibatkan keseluruhan 222 orang ahli Dewan Rakyat. Maknanya semua tu adalah ahli kepada badan kerajaan lah kan. Tak adalah istilah awak ni pembangkang, awak ni kerajaan, awak ni backbenchers kerajaan ni ketua. So bermaksud peranan mereka sebenarnya adalah sebahagian daripada kerajaan. Betul ke pemahaman Ya, saya? betul. Kalau apa yang saya faham pun begitu. Kerana mereka lah yang membentuk kerajaan. Jadi sebab mereka badan kerajaan sebenarnya. Sebab kalau kita tengok yang ini kita panggil kaki tangan kerajaan. Betul. Mereka ni badan. Dia badan dengan kaki tangan, yang utama yang mana? Itulah yang sepatutnya difahami. Sebab mereka duduk dekat yang utama. Jadi kalau ahli dewan negeri ataupun ahli parlimen tu, mereka adalah badan kerajaan. Mereka lah yang mengubah dasar. Okey. Bermaksud kaki tangan kerajaan melaksanakan dasar yang telah Ya, betul. Dia kaki tangan kerajaan ni, dia pelaksana. Okey. Dia pembuat. Contohnya kalau dalam konsep pembuat undang-undang, parlimen adalah pembuat undang-undang. Yang melaksanakan undang-undang tersebut, macam kita tengok agensi pelaksana seperti Polisi Diraja Malaysia, SPRM dan sebagainya lah. Tapi yang menggubal tu adalah parlimen. Tapi lepas tu yang cek sama ada betul atau tidak tafsiran pasukan penguat kuasa ni adalah mahkamah. Okay. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang ada orang dia tak suka, ada orang dia suka. Bila pergi ke mahkamah, polis dah menyiasat mungkin kes 6 bulan, 7 bulan, betul? Kan? Betul. Tapi bila pergi ke mahkamah, mahkamah dapati prosedur tak dipenuhi, kes jenayah lah tu utamanya. Jadi kes tidak menyembelahi pihak pendakwaan. Kadang-kadang sebab saya pun buat kes jenayah, peguam yang buat kes jenayah kadang-kadang telah diperkatakan berbagai-bagai lah, kata melindungi jenayah dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya dia undang-undang jenayah dia lain. Kita biasanya kalau kita buat kes jenayah ni, kita tak akan cakap orang ni tidak melakukan kesalahan tersebut, kecuali lah kalau kita terlalu yakin kan. Biasanya kalau pergi ke mahkamah, peguam mengendalikan kes jenayah, dia akan cakap pihak pendakwaan gagal membuktikan kesnya. Terma ni tu berbeza. Dia gagal membuktikan. Mahkamah pun apabila dia buat keputusan, dia tak akan cakap tertuduh ni tak buat benda tu. Dia katakan menarik. Pihak pendakwaan gagal membuktikan kes. Itulah yang berlaku. Mana maksud gagal membuktikan ni dan tidak bersalah ni dua terma yang berbeza. Maksud dia kan. Mahkamah tidak pernah membuat kesimpulan di akhir kes. Contoh dalam kes liwat tanpa merujuk pada mana-mana. Betul. Contoh dalam kes liwat ke, mahkamah tak ada kata setelah mendengar ni tertuduh tidak meliwat. Tidak. Saya tak pernah dengar lah kalau hakim tu cakap begitu. Saya pun tak tahulah. Tapi mahkamah akan cakap pihak pendakwaan setelah mendengar hujah pihak pendakwaan gagal membuktikan kesnya. Menarik. Ini satu ilmu baru yang saya dapat. Bukan senang ni kita nak mendapat satu penjelasan daripada pengamal undang-undang. Cuma saya nak menarik sikit perbincangan kita tentang tanggungjawab peranan ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Negeri dalam konteks perundangan. Sebab kita lihat ialah berdasarkan apa yang Tuan Zamri cerita tadi, sebenarnya mereka ni adalah sebahagian dari kerajaan. Cuma kita melihat pada hari ini, bukan saya kira hari ini lah, daripada dulu lagi kot, dalam konteks ialah kita cakap ialah apa yang sedang berlaku, peruntukan itu macam tidak diuruskan secara adil. Contohnya bila sebuah parti itu mendominasi kerajaan dan dia wujudkannya ada pembangkang, macam pembangkang ini tidak mendapat layanan dari segi peruntukan tu yang adil. So dalam konteks perundangan tu macam mana sebenarnya? Okey, sebelum saya bagi pandangan ni, macam saya cakap tadi tu, mungkin pandangan setiap orang tak sama. Betul. Macam saya cakap dari awal tadi. Tapi kalau pada pandangan saya, sepatutnya ahli parlimen ataupun ahli Dewan Negeri dilayan sama rata. Tidak mengira parti. Sebab kalau kita tengok dari segi allowance pun sama. Okey.
parti allowance daripada parti yang membentuk, kita panggil eksekutif tadi. Itu sebenarnya istilah yang tepat, parti yang membentuk eksekutif. Sebab itu istilah dia. Parti yang membentuk eksekutif. Pihak eksekutif, pihak pentadbir kan. Jadi sebenarnya sepatutnya dia sama. Sepatutnya seorang ahli parlimen, walaupun parti dia tidak membentuk kita panggil kerajaan ni, dia sepatutnya dia ada akses juga. Sepatutnya apabila dia pergi kepada jabatan kerajaan, dia minta maklumat atas kapasiti dia sebagai ahli parlimen, sepatutnya dia dilayan. Okey. Sebab job ahli parlimen Malaysia tu sama je. Tak ada pula job ahli parlimen Malaysia lepas tu kita kena letak pula logo parti ke, logo bebas ke kan, untuk menunjukkan dia ahli parlimen mana. Letterhead pun saya rasa sama kan. Letterhead pun sama, ahli parlimen Malaysia, ahli Dewan Negeri Pahang. Betul kan. Dia tak ada pula ahli Dewan Negeri Pahang dalam kurungan letak nama parti dia, ataupun dia bebas, adun bebas kan. Jadi sepatutnya bendanya sama. Jadi kalau allowance sama, pada pandangan saya peruntukan pun samalah sepatutnya. Tidak perlulah, pada pandangan saya daripada peribadi, tidak perlulah dilantik penyelaras parlimen, penyelaras DUN. Jadi kalau dilantik tu, yang pertama, siapa yang akan bayar gaji penyelaras parlimen, penyelaras DUN tersebut? Kalau tidak ada sumber daripada kerajaan, tak apalah. Tapi kalau digunakan duit kerajaan, itu satu pembaziran. Sebab rakyat dah pilih untuk ahli parlimen A contohnya, untuk jadi wakil mereka di situ. Kerajaan bayar allowance kepada ahli parlimen, tapi ahli parlimen ni tak buat kerja. Bukan dia tak buat kerja, tidak diberikan kerja tersebut. Keluar buat orang lain buat kan. Jadi itu satu pembaziran guna tenaga lah sebenarnya. Jadi kalau kita dalam pentadbiran syarikat, kita sama pembaziran guna tenaga. Sama juga dalam konsep kerajaan. Kita nak berjimat cermat kan. Tapi bila lantik pula penyelaras tu, saya pun tak pastilah dia punya gaji tu macam mana kan. Tapi kalau dari saluran peruntukan tu, penyaluran peruntukan kepada pihak yang tidak ada diiktiraf di dalam perlembagaan negeri dan juga perlembagaan persekutuan. Dalam perlembagaan negeri atau perlembagaan tidak ada istilah penyelaras parlimen, tidak ada istilah penyelaras DUN, ataupun jawatan kuasa pembangunan persekutuan, apa yang dipanggil bagi negeri yang tidak dikatakan tidak selari, yang tidak selari ataupun tidak satu fikrah dengan parti yang membentuk eksekutif tu. Jadi itu menimbulkan, pada pandangan saya lah, itu menimbulkan pembaziran dan juga bertentangan lah dari segi perlembagaan. Tapi mungkin ada juga yang cakap perlembagaan diam, tidak sebut perkara tu, jadi bolehlah dibuat. Dia berbagai-bagai tafsiran. Macam saya cakap, kadang-kadang kita tengok U-turn. Ada orang kata kalau tak ada tanda tak boleh U-turn tu, bolehlah U-turn. Ada orang kata kalau nak U-turn tu kena ada tanda boleh U-turn, baru boleh U-turn di situ. Jadi undang-undang pun senyap. Undang-undang cuma cakap tanda tak boleh U-turn tu tak boleh U-turn. Maknanya dalam konteks hari ni, dari sudut tu, undang-undang tidak mengatakan yang ahli parlimen ataupun ahli Dewan Negeri yang tidak membentuk badan eksekutif itu bukan sebahagian daripada mereka. Bukan sebahagian mereka. Tidak ada dalam perundangan, tak ada. Tidak ada dalam peruntukan. Maknanya kita boleh mengatakan yang mereka ni sebenarnya sama je, sebahagian. Sebahagian, cuma ada satu kelompok sebagai yang menguruskan badan eksekutif untuk menguruskan kerajaan negeri. Ada satu kelompok sebagai semak dan imbang kepada itu semasa persidangan je sepatutnya. Kan? Dia tujuan semak dan imbang ni untuk sebenarnya rakyat juga. Contohnya lah, kalau rakyat, walaupun dia daripada parti yang membentuk kerajaan kan, kan kalau dia mengkritik parti dia tu, ahli parti kata apa kan, jadi kadang-kadang dia nak salurkan idea dia, jadi dia akan pergi kepada parti yang tidak membentuk eksekutif ataupun kerajaan tadi itulah. Jadi itu juga sebenarnya peranan pembangkang tu. Dia bukan saja orang cakap jaga ahli parti dia, pembangkang pun kena faham juga konsep sebenarnya. Bukan dia dengar suara ahli parti dia, kadang-kadang parti yang lain tu pun, walaupun orang tu dia parti yang membentuk kerajaan, tapi dia pandangan dia berbeza, dia pun akan menyalur maklumat kepada pembangkang. Inilah yang berlaku di Malaysia sekarang ni. Bagus, senario ni bagus. Kalau tahun dulu-dulu 80-an, 90-an memang tak ada senario tu, maknanya parti yang jadi ahli-ahli parlimen atau Dewan ADUN yang jadi daripada pembangkang ni dapat info. Tapi saya tengok sekarang ni bagus, Malaysia mungkin mengamalkan konsep yang betul apabila mereka pun juga layak sepatutnya dapat info. Kalau tidak, macam mana mereka nak berbahas di parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri kalau mereka tidak dapat info daripada kaki tangan kerajaan? Sepatutnya kaki tangan kerajaan kena bekalkan maklumat apabila diminta. Menarik perbincangan kita. So maknanya Tuan Zamri
pada pandangan, saya kena sebut pada pandangan macam Tuan saya Zamri. cakap tadi, pandangan setiap orang bila dia tengok dari Ya. sudut yang berbeza, dia akan menghasilkan pandangan yang Mana berbeza. pada pandangan Tuan Zamri selaku pengamal undang-undang, sewajarnya, saya kata perkataan sewajarnya, ahli-ahli berhormat ni sama ada kerajaan ke, pembangkang ke, memang patut dapat peruntukan. Maksud saya layanan yang sama rata lah. Kalau ahli parlimen A dapat peruntukan, ahli parlimen B juga sepatutnya dapat peruntukan lah. Sebab dia sama je title gelarannya sama, ahli parlimen. Okey. Okey, betul. So itu pandangan daripada pengamal undang-undang dan saya kira menarik diskusi kita hari ini. Dan saya nak bertanya kepada Tuan Zamri, sebab baru-baru ni saya tak nak cakap lah dekat mana, kan, ada seorang menteri besar itu sepertinya membuat satu orang panggil lontaran dalam satu program, jika sesuatu permintaan itu dia boleh bagi kelulusan dengan syarat kena undi dia. Adakah itu menyalahi dari sudut perundangan? Okey, kalau kita tengok kanun kesiasaan, dia silent perkara ni. Okey. Dia kalau untuk penjawat awam ada. Okey. Jadi dia ada peruntukan tu kalau seseorang penjawat awam itu menggunakan posisi jawatan dia untuk mendapat kelebihan bagi pihak dirinya dan juga yang dia ada kepentingan, dia dikatakan melakukan satu kesalahan. Okey. Kalau kesalahan itu melibatkan kewangan, dia boleh pergi kepada rasuah lah, SPRM. Tetapi dia, macam saya kata, dia tu penjawat awam ataupun kita panggil kaki tangan kerajaan. Dia tak masukkan, dia senyap berkenaan dengan anggota badan kerajaan tadi. Dia senyap berkenaan dengan anggota eksekutif. Jadi tafsiran mungkin boleh pelbagai lah. Bila dia tak ada nyatakan situ, macam saya cakap macam pasal U-turn tadi tu kan. Betul. Kalau ada yang berpandangan, boleh lah kot dia cakap macam tu kan. Sebab tak ada peruntukan undang kata tak boleh. Tapi kalau tanya saya kata dari segi conventionnya, dari segi conventionnya, kalau penjawat awam tak boleh, badan kerajaan, eksekutif ni tadi dia adalah kepala kepada penjawat awam ni. Jadi dia sepatutnya menunjukkan contoh yang bagus kepada penjawat awam. Jadi kalau penjawat awam tak boleh, sepatutnya dia pun tak boleh lah dari segi moralnya lah. Betul. So saya melihat adakah itu merupakan satu orang panggil politik lapuk jika masih lagi diamalkan sekarang? Kalau orang cakap tahun 80-an 90-an dulu, mungkinlah orang tidak ada bermaklumat berkenaan perkara-perkara sebegini kan. Dia sebenarnya kalau nak berkempen semasa tempoh kempen lah. Di luar tempoh kempen, dia boleh menimbulkan pelbagai tafsiran lah. Maksudnya bila seseorang yang ada posisi bercakap tu, mungkin dia akan mempengaruhi. Walaupun mungkin pada masa itu bukan pilihan raya untuk memilih, tapi dia akan kesan apabila pilihan raya berikutnya ditanamkan dalam minda bakal pengundi lah, boleh dikatakan. Sebab sekarang ni kita boleh dikatakan semua orang wajib mengundi. Kalau dulu mungkin boleh dikatakan dia mungkin tak mengundi kan. Jadi bila ditanam di minda begitu, dia akan wujudkan satu persepsi yang membelakangkan demokrasi lah pada pandangan saya lah. Okey. So saya juga cuba menarik perhatian. Saya lihat pada hari ini, saya dalam konteks kita lihat negeri-negeri yang dikuasai pembangkang lah, khususnya PAS Perikatan Nasional, kita lihat pendekatan yang dibawa. Sebagai contoh di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis, pada hari ini mereka telah, saya kira dah pergi bergerak ke arah satu politik yang matang. Sebagai contoh dalam sudut peruntukan, dalam sudut kebajikan rakyat, bagaimana Menteri Besar dan esko-esko menjalankan tanggungjawab mereka tanpa mengira pandangan politik. Mungkin Tuan Zamri boleh respon sikit lah. Jika itu yang sebaiknya dilakukan oleh semua ahli-ahli politik hari ini, ataupun ada boleh lagi mengamalkan politik-politik lama yang saya kira macam politik dendam jugalah, apabila
sumbangan ke, peruntukan ke, lebih terarah kepada pengundi sesuatu parti. Kalau awak tu tak mengundi parti tu, sampai ke kiamat lah boleh kata abang tak dapat peruntukan. Ke macam mana tu? Saya agak berbeza sikit pandangan. Pada pandangan saya bukan sebaiknya, tetapi sewajarnya. Macam saya bentangkan tadi, kalau ikut demokrasi, ahli parlimen tu dia tak kira daripada mana parti dia, apabila dia dipilih menjadi wakil, dia akan mewakili semua pengundi di kawasan tersebut. Jadi sama juga macam menteri besar, Esko, apabila dia menjadi menteri besar, dia tidak menjadi menteri besar untuk partinya. Dia menjadi, sebab itu kita tidak sebut, contohnya lah, Menteri Besar Perikatan Nasional. Dari segi perlembagaan salah sebenarnya bila sebutan itu. Mungkin ada yang akan menyebut begitu. Tapi dari segi perlembagaan dia salah. Kita sebut Menteri Besar Pahang, contoh. Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Selangor. Tidak ada Menteri Besar parti tersebut. Maknanya kalau dari sudut kerajaan pun tak adalah kerajaan Perikatan Nasional. Ya, macam tidak adalah projek kerajaan Perikatan Nasional, contoh kan. Projek kerajaan dia projek kerajaan Terengganu, projek kerajaan Kedah, dia tidak ada macam saya cakap tadi. Jadi itu yang saya cakap tadi, dia peruntukan undang-undang disenyap berkenaan perkara begini. Tapi bagi saya ini satu, saya setuju pula dengan politik lapuk lah. Untuk mendoktrinkan orang, maknanya itu adalah satu parti itu kerajaan, kerajaan itu parti. Jadi kita dah lihat senario di Malaysia bagus pada ketika ini, kita berubah-ubah parti yang membentuk kerajaan. Ini satu senario yang menyebabkan mungkin rakyat pada masa kini nampak situasi tersebut. Bila kita sebut kerajaan Malaysia lah. Kerajaan Malaysia. Dia bukannya kerajaan parti tersebut. Tambahan pula kalau kita lihat pada hari ini kerajaan yang membentuk parti-parti yang membentuk kerajaan tu dia banyak. Betul. Dia bukan dalam satu pakatan pun. Dia bersetuju untuk bentuk kerajaan. Macam saya cakap tadi tu, kalau parti tadi dia boleh juga secara en bloc menarik sokongan kepada Perdana Menteri yang sedia ada, ataupun ahli parlimen parti itu sendiri dia berpandangan dia dah tak mahu dah orang ni jadi Perdana Menteri. Contohlah, bukan saya kata akan berlaku walaupun kalau kita tengok dia sekarang ni berkata begitu. Saya pun tak ada info berkena, tapi ini saya cakap dari segi undang-undang, dari segi peruntukan undang-undang, maknanya benda tu boleh. Sebab mereka kalau dari parti yang sama pun boleh menukar sokongan, tambah kalau dari parti yang berlainan, dia tidak ada halangan dari segi undang-undang. So bermaksud sewajarnya pada hari ini tiada lagi politik-politik dendam, politik-politik lapuk ni lah. Apabila dia jadi menteri besar, serve pada semua orang. Apabila jadi Perdana Menteri, serve pada semua orang. Tidak perlunya datang berbincang. Ini tanpa merujuk pada mana-mana lah. Tidak perlulah orang adun atau ahli parlimen tu kena datang berbincang untuk minta peruntukan. Sepatutnya apabila ada peruntukan, semua untuk ahli parlimen. Kita pernah lihat senario ini berlaku pada penggal yang lepas. Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itu peruntukannya sama. Pada masa tu kita dilanda COVID itu PKP, ada apa, bakul makanan. Bakul makanan tu semua ahli parlimen semua dapat. Bakul ni semua bakul yang sama. Tak ada pula ahli parlimen A bakulnya warna hijau, ahli parlimen B bakulnya warna merah. Maknanya tak terlebih, contoh dalam kotak makanan tu tak terlebih satu item pun. Untuk parti yang menguasai kerajaan, awak tak terlebih beras, tak terlebih tu tak ada. Semua sama dengan parti. Itulah yang sepatutnya dilakukan lah oleh mana-mana parti yang membentuk kerajaan. Kita tidak mengatakan parti yang membentuk kerajaan ketika ini tidak membuat tindakan yang sewajarnya. Tidak betul, sebab macam saya kata perkara ini didiam oleh perlembagaan. Tapi dari segi konvensinya, apabila sebut kita berbalik pada yang Britain tadi, dia tidak ada perlembagaan bertulis. Perlembagaan mereka secara convention. Saya mungkin takut nanti ada penonton yang bayangkan Britain tak ada perlembagaan. Dia tidak ada perlembagaan bertulis. Begitu. Menarik ni, sangat menarik. Kita pun dah panjang lebar. Cuma mungkin Tuan Zamri boleh menjelaskan sedikit tentang Akta Lompat Parti. Saya kira ramai yang nak tahu Akta Lompat Parti ni. Dalam setahun yang berlaku ni, selepas pasca PRU yang ke-15 ni, kita lihat bila ada 5 sokongan daripada ahli parlimen daripada blok Perikatan Nasional yang memberi sokongan kepada
Perdana Menteri. Tapi benda itu tidak dijatuhkan, dikenakan hukuman di bawah Akta Lompat Parti. Sedangkan apabila apa yang kita faham, bila dia memberi sokongan tidak mengikut keputusan parti, sama ada dia perlu dikosongkan ke apa kan, mungkin boleh respon sikit. Sebabnya dalam konteks negeri Pahang, Akta Lompat Parti tak ada lagi. Macam saya cakap tadi, dia bukan Akta Lompat Parti, dia rak undang-undang Lompat Parti, ataupun kita panggil undang-undang Lompat Parti lah. Jadi dia, macam saya cakap tadi, ketika menggubal tu mungkin penggubal pada masa itu menteri, dan juga ditubuhkan pasukan daripada Jabatan Peguam Negara merasakan itu adalah terma yang bagus. Mungkin pada ketika itu dilihat semua orang akan mematuhi. Dia ada dua perkara. Yang pertama, di situ di dalam peruntukan Lompat Parti tu, dia cuma mengatakan orang itu menukar parti. Sebab keadaan yang sebelum ni berlaku, macam saya cakap pada tahun 90-an dulu yang di Sabah dan di Kelantan tu, bila dia menukar sokongannya, dia keluar daripada parti itu dan dia masuk parti lain. Jadi mungkin atas dasar tersebut dibuat lompat parti. Tadi mungkin pada ketika itu ahli parlimen ketika membahaskan tu, dia tidak terfikir situasi yang berlaku sekarang ni. Orang tu dia tak keluar parti, tapi dia menyokong calon yang lain untuk Perdana Menteri kan. Sedangkan memang begitu dibolehkan di dalam perlembagaan, sebabnya asasnya boleh. Ya, asasnya boleh. Jadi kemungkinan selepas ini akan sentiasa diperbaiki. Lepas itu satu lagi, kalau dalam lompat parti untuk mengatakan mengikut arahan parti, dia arahan tu ini perlu diuji di mahkamah lah. Sama ada arahan tu adalah arahan dari segi perlembagaan parti ataupun arahan daripada contoh sokol presiden parti. Presiden parti kata awak kena buat macam ni, awak kena buat macam tu. Ataupun ikut perlembagaan. Okey, untuk makluman, setakat ini yang saya difahamkan cuma DAP saja yang membuat pindaan. Bermaknanya ahli parlimen dia mesti mengikut arahan daripada parti dia untuk sokongan. Kalau dia tidak mengikut di dalam perlembagaan dia, kalau dia tidak mengikut, dia akan digugurkan jadi ahli parlimen tersebut, ahli parlimen lah. Jadi parti lain setahu saya tak ada. PAS kita sedang, saya difahamkan lah, kita sedang menubuhkan jawatan kuasa untuk tujuan tersebut, untuk mengkaji sama ada nak masukkan dalam perlembagaan. Sebab dalam akta undang-undang Lompat Parti tadi dia cakap macam tu, mengikut parti. Jadi kalau sebab itu yang tadi macam ada parti yang dia mungkin dia tidak boleh memecat tu, sebabnya mungkin dalam perlembagaan dia tidak mengatakan apabila seorang ahli parlimen dia menyokong calon daripada parti lain, dia akan menyebabkan dia terbatal keahlian dia. Sebab untuk seseorang itu terbatal keahlian dia mesti melalui proses dalam parti lah, disiplin dan sebagainya lah. Okey, menarik perbahasan ataupun penjelasan daripada Tuan Zamri. Saya kira kita pun dah panjang, tapi saya rasa tak lama. Walaupun saya rasa kita bermula tadi hampir sejam. Dah sejam lebih dah, sikit. Tapi penjelasan yang diberikan ni memang sangat menarik dan menambah ilmu kita lah dari sudut perundangan. Sebagai kesimpulannya, Tuan Zamri, mungkin Tuan Zamri boleh membuat sedikit kesimpulan supaya penonton, khususnya rakyat kita lah, memahami konteks demokrasi berparlimen yang ada di dalam negara kita. Macam yang saya cakap tadi, kesimpulan secara keseluruhannya, demokrasi berparlimen kita ni, kita ambil model daripada berbagai negara dan kita jadikan model Malaysia ataupun panggil DNA Malaysia. Peruntukan itu ada di dalam perlembagaan persekutuan lah. Jadi maknanya kalau konsep perlembagaan persekutuan macam saya huraikan tadi, sepatutnya tidak ada di dalam perlembagaan, tidak ada mengatakan ahli parlimen itu mengikut parti. Dia sebut ahli parlimen sahaja. Jadi sepatutnya setiap ahli parlimen mendapat layanan yang sama. Mereka juga sepatutnya mendapat akses yang sama terhadap agensi-agensi kerajaan. Sebab kalau kita tengok di parlimen, sama je ahli parlimen daripada parti yang membentuk kerajaan boleh bertanya kepada menteri. Ahli parlimen daripada parti yang tidak membentuk kerajaan boleh bertanya kepada menteri dalam sesi parlimen. Sepatutnya samalah. Kalau ahli parlimen kerajaan ada akses untuk kejabatan kerajaan, ahli parlimen yang bukan daripada parti yang membentuk kerajaan sepatutnya dia punya akses yang samalah. Sebab mereka sama je title, gelarannya sama, ahli parlimen. Ahli parlimen. Okey, menarik. Terima kasih. Cuma satu
soalan sebelum kita berakhir sesi muhbarak kita. Pengharapan Tuan Zamri khususnya sebagai pengamal undang-undang terhadap senario kerangka politik hari ini dan juga yang akan datang. Sikit Zamri. Harapan saya lah, mana-mana ahli politik, tidak kira dari mana-mana parti, menghormati peruntukan undang-undang yang ada di dalam konteks negara kita. Kalau di dalam peruntukan undang mengatakan sedemikian, hormatilah. Janganlah mencipta istilah-istilah yang berlainan daripada yang telah ada di dalam perlembagaan negara kita. Jadi hormati demokrasi yang kita ada, sebabnya undang-undang ataupun perlembagaan itu dipinda oleh ahli-ahli parlimen sendiri. Jadi kalau ahli Perdana Menteri ataupun ADUN, Menteri Besar dari kalangan ADUN ataupun ahli Dewan Rakyat, mereka yang membuat undang-undang. Jadi kalau mereka yang membuat undang, hormatilah undang-undang yang mereka buat sendiri. Jadi kalau mereka tidak menghormati undang-undang yang mereka buat sendiri, apakah harapan mereka kepada rakyat biasa yang tidak membuat undang-undang? Jadi kita bimbang satu masa nanti, mungkin rakyat akan cakap, orang yang buat undang-undang pun boleh langgar undang-undang, apatah lagi kami. Macam kita pernah tengok satu filem Musang Berjanggut, kalau tak salah saya, Kanda Menteri Undang-Undang, Kanda yang bikin ini undang-undang, Kanda boleh padam. Itulah pengharapan saya lah. Baik. Terima kasih kepada Tuan Zamri. Alhamdulillah, banyak input-input menarik yang saya kira dalam konteks perundangan yang kita dapat hari ini, dan saya kira mungkin lepas ni kalau kita jemput lagi boleh bersama, tak ada masalah. InsyaAllah, kerana ia merupakan satu, saya kira boleh mengatakan salah satu pendidikan juga dari sudut undang-undang kepada kita semua. Walaupun kita bercakap tentang politik, bercakap tentang pemerintahan, tapi sebenarnya semua itu berkait rapat dengan peruntukan yang ada dalam perundangan kita. So insyaAllah, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Zamri kerana sudi hadir dalam studio Konti Muhbarak kita. InsyaAllah kita akan terus menyampaikan penerangan, penjelasan dan diskusi isu-isu yang menarik untuk kita sama-sama mengambil apa yang baik dan kita cuba meninggalkan apa yang buruk. Semoga dengan apa yang kita buat hari ini akan beri satu nilai tambah dalam kita nak mewujudkan sebuah pemerintahan yang saya kira baik, terutamanya di peringkat Malaysia dan khususnya di negeri Pahang ini. Dan kita doakan negara kita akan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi yang menonton. Terima kasih kepada Tuan Zamri. Bertemu kita dalam slot ataupun segmen Muhbarak yang akan datang dengan isu-isu yang lebih menarik untuk kita bincangkan. Dan akhir kata daripada saya, teruskan anda semua bersama dengan kami. InsyaAllah kita doakan kita semua diberikan kesihatan yang baik dan ditempatkan oleh Allah dalam syurganya, insyaAllah. Akhir kata, Assalamualaikum dan berjumpa lagi.